Assalamualaikum, selamat kita bertemu lagi. Topik yang saya nak perkatakan pada hari ini ialah penanda arah scam ataupun bagaimana kita mengenali ciri-ciri scam atau red flags of fraud or scam. Okey, yang pertama sekali yang kita perlu tahu, jika sekiranya tawaran yang diberi kepada kita tadi itu memberi atau menjanjikan pulangan pelaburan yang dijamin. Okey, mereka mengatakan pelaburan tadi itu dijamin. Jadi kalau kita tengok apakah pelaburan yang dijamin dan adakah wujud pelaburan jaminan. Kalau kita ambil contoh pelaburan yang kita tengok di pasaran terbuka sekarang ni pun tidak ada yang menjanjikan pulangan yang tetap. Dia akan ada naik turun. Ambil contoh yang senang saja, pelaburan ASB. Okey, kalau tahun lepas contohnya 6%, tahun depan mungkin 6.5, mungkin masih 6, mungkin rendah ataupun mungkin lebih naik tinggi. Ia tidak akan terus naik. Kerana apa? Kerana pelaburan tadi itu disandarkan kepada perniagaan, ya, dan perniagaan tadi itu akan berdasar kepada keadaan semasa pasaran, ya. Jadi sandarannya ialah perniagaan dan ia bergantung kepada keadaan pasaran semasa. Jadi kalau dikatakan tetap terus naik, agak mustahil. Dan seterusnya, jika sekiranya produk pelaburan yang ditawarkan kepada kita itu tidak didaftarkan oleh mana-mana pihak ataupun badan kawal di Malaysia. Contohnya Bank Negara Malaysia tidak pernah mempunyai rekod, Suruhanjaya Sekuriiti juga tidak pernah melesenkannya, SSM juga tidak pernah memberi apa-apa lesen. Tapi ingat, jika sekiranya mereka mengatakan mereka berlesen dengan SSM, kena pasti. Kerana apa? Setiap perniagaan perlu didaftarkan dengan SSM. Tetapi tawaran pelaburan, adakah dilesenkan atau adakah ianya diluluskan? Ia dua benda yang berbeza. Yang seterusnya, pulangan pelaburan yang dikatakan tetap dan bertambah secara konsisten. Macam saya katakan tadi itu, kalau yang mula-mula tadi dikatakan jaminan. Okey, siapa yang nak beri jaminan? Dan jaminan tadi itu disandarkan kepada apa? Samalah juga dengan pulangan tadi ni. Okey, setiap apa? Kalau kita ambil contoh perniagaan yang senang saja. Okey, contohnya kalau kita berniaga goreng pisang, saya ambil contoh. Okay, ada hari yang kita boleh berniaga, ada hari yang kita tidak boleh berniaga kerana mungkin faktor hujan. Ya, ada hari yang kita mungkin dapat jual sampai mungkin 20 ikat pisang. Ataupun ada hari yang mungkin kita boleh jual hanya 10 ikat pisang sahaja. Ia bergantung. Ya, jadi kalau dikatakan terus konsisten dan menaik, ia adalah benda yang perlu kita persoalkan, ya. Dan seterusnya, jika sekiranya tawaran pelaburan yang ditawarkan kepada kita terlalu kompleks sampai kita tak faham, okey, dan kita disarankan untuk menyerahkan kepada mereka yang kononnya profesional bidang tersebut. Perlu diingatkan, jika sekiranya kita tidak faham dalam sesuatu perniagaan atau bidang tersebut, adalah risiko yang besar atau tinggi untuk kita menyerahkan wang kita kepada mereka yang kononnya nak menolong untuk menambahkan pendapatan kepada kita. Kenapa? Kita tak nak masuk dalam satu bidang yang kita sendiri tidak faham, dan kita tidak boleh nak menyerahkan 100% kepada kononnya ejen yang akan menolong menambahkan kekayaan kepada kita. Jadi ingat, kita kena faham perniagaan tersebut. Dan seterusnya, jika sekiranya tawaran yang diberi kepada kita, contohnya dari segi mesej, dari segi iklan, dari segi brosur, leaflet yang diberi kepada kita tadi itu mempunyai typo error atau bahasa yang agak tunggang langgang. Saya ambil contoh di sini lah. Kalau kita tengok, ya, banyak daripada kita yang kononnya mendapat mesej daripada pihak pemungut hutang, yang kononnya pemungut hutang mewakili bank, okey, yang mengatakan tindakan mahkamah. Dan kita tengok, ya, ayat-ayat yang digunakan tadi itu hanya dia agak tunggang langgang dan tak betul, ya, bercampur aduk bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Perlu diingatkan, mereka ini bukan wakil yang sebenar. Samalah juga dengan tawaran pelaburan tersebut. Kalau ada ciri-ciri yang macam ni, persoalkan balik, adakah tawaran yang dibuat tadi itu daripada ejen yang sah, ataupun syarikat yang sah, ataupun pelaburan yang berlesen, ya. Ingat. Dan seterusnya, jika sekiranya promotor ataupun ejen pelaburan tersebut mendesak kita, mengatakan rugi kalau tak ambil hari ni kerana besok dah tak ada, terus menerus mengatakan kena bayar hari ni, perlu diingatkan, kita perlu diberi masa dan tempoh untuk berfikir. Kalau kita melabur dalam contoh unit amanah pun, kita ada apa yang dipanggil sebagai cooling off period ataupun tempoh bertenang.
Jadi kita perlu ada waktu untuk memikirkannya, untuk memastikan kesahihan. Ya, jangan biarkan kita didesak sedemikian oleh ejen yang berkemungkinan tidak berlesen. Ya. Jadi akhir sekali ingat, pelaburan anda adalah hak anda. Semak dahulu sebelum melabur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.